Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Kembali lagi kita ke dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah jadilah cerdas secara rohani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Allah berfirman, umatku binasa kerana kurang pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Dan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Ramai yang berjalan dalam kegelapan tanpa mereka sedari, kerana mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka tidak mengetahui kitab suci. Secara jujurnya, mereka mencari kebenaran. Mereka mahu mengenal Tuhan, tetapi mereka pergi ke tempat yang salah untuk mencari pengetahuan. Hanya kerana kamu mendengar beberapa orang berkata, berserulah haleluya dan tepuklah tangan untuk Yesus, tidak bererti bahawa ia adalah gereja Yesus Kristus. Kamu mesti menjadi cerdas secara rohani. Dalam Kisah Para Rasul 16, ketika Paulus dan Silas berjalan di pasar, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang dirasuk oleh roh jahat. Alkitab mengatakan, dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Bukankah perempuan itu menyatakan kebenaran? Sesungguhnya, perempuan itu menyatakan kebenaran. Tetapi ayat Injil yang ke-18 berkata, Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Dia berpaling dan berkata kepada roh itu, dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Dan pada saat itu juga, keluarlah roh itu. Apa yang perempuan itu katakan kedengaran bagus. Namun dia dipengaruhi oleh roh penilikan. Paulus menyadari akan hal ini kerana apabila perempuan itu bercakap, Paulus tidak tahan dengan gangguan itu. Apabila roh Tuhan berbicara, anak Tuhan tidak akan berasa terganggu di dalam rohnya. Sebaliknya, kamu akan dibina dalam rohmu. Apabila kamu mendengar suatu suara atau suatu mesej, kamu harus tahu dengan roh apa yang mesej itu sampaikan kepada kamu. Ramai orang Kristian telah mendengarkan suara syaitan dan menyalah anggapnya sebagai suara Tuhan kerana mereka tidak menyadarinya. Kita sekarang berada dalam hari-hari yang terakhir dan Yesus telah memberitahu kita bahawa perkara-perkara ini akan berlaku. Oleh itu, dia berfirman, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Dan dalam Matius 10 ayat 16, dia berkata, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kemudian dalam Efesius 5 ayat 15, oleh itu, perhatikanlah dengan baik cara kamu hidup. Jalanilah kehidupan yang mempunyai tujuan dan yang mulia dan yang sesuai, dan bukannya hidup seperti orang yang tidak bijak dan tidak cerdas, tetapi seperti yang bijak, orang yang berakal dan cerdas. Dia menyuruh kita untuk tidak menjadi jahil, tetapi untuk selalu mengetahui kehendak Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang benar, aku berterima kasih kerana menetapkan rohku dan mengurniakan aku kemampuan untuk mengetahui dan berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna selalu. Firman-Mu adalah cahaya yang memberikan aku panduan dan bimbingan. Dan sekarang ya Tuhan, aku berdoa untuk orang ramai yang telah terpesong ke jalan yang salah, agar mereka mendengar suara-Mu hari ini dan mengikuti kebenaran Injil. Dalam nama Yesus, amin. Ini adalah renungan tambahan kita untuk hari ini. Yohanes 10 ayat 27, 1 Yohanes 2 ayat 27, Yesaya 30 ayat 21,
dan Mazmur 32 ayat 8. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.